Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, aset Petronas disita. Semuanya bermula di zaman Najib. Ulasan seterusnya. Sejak berita mengenai tindakan waris Kesultanan Sulu menyita aset Petronas tersebar, Datuk Seri Najib Tun Razak bertubi-tubi menyerang. Kononnya ia berpunca daripada kegagalan pentadbiran Pakatan Harapan. Lebih jahat lagi, beliau mengalihkan pandangan rakyat kepada bekas Peguam Negara Tommy Thomas untuk membina persepsi perkauman. Kononnya, pentadbiran Pakatan Harapan melantik tokoh bukan Melayu yang akhirnya menggadaikan kedaulatan negara. Ini permainan persepsi yang cuba dimainkan oleh Najib untuk dua tujuan. Pertama, untuk terus memainkan politik perkauman menjelang pilihan raya umum 15 PRU 15. Kedua, untuk mengalihkan pandangan rakyat dari fakta sebenar, iaitu tindakan undang-undang yang membawa kepada kejadian aset Petronas disita sebenarnya bermula akibat dari keputusan semasa beliau Perdana Menteri. Malah pentadbiran beliau telah dimaklumkan mengenai perkara ini seawal 2017. Semakan ke atas kertas keputusan proses timbang tara bertarikh 28 Februari 2022 jelas menunjukkan bahawa pentadbiran Najib telah dimaklumkan mengenai tindakan undang-undang yang boleh membawa kepada tindakan menyita aset ini. Disertakan kertas keputusan timbang tara sebanyak 124 muka surat. Disertakan di dalam pendedahan ini, saya sertakan kertas keputusan timbang tara sebanyak 124 muka surat untuk makluman rakyat Malaysia. Sila rujuk muka surat 23 di bawah tajuk The Initial Page of the Proceeding. Perenggan 21 secara jelas menyatakan bahawa penuntut warisan Kesultanan Sulu telah menyerahkan notis awal menyatakan hasrat untuk memulakan prosiding timbang tara bertarikh 2 November 2017 di Kedutaan Malaysia di Madrid. Rakyat juga sedia maklum pentadbiran Najib juga yang membuat keputusan menghentikan bayaran mengikut perjanjian yang diwarisi Kerajaan Persekutuan kepada waris Kesultanan Sulu dalam tahun 2013. Hakikatnya, keseluruhan aset negara yang dimiliki oleh syarikat dan badan kerajaan seperti Petronas, Mara dan lain-lain kini terdedah kepada tindakan disita akibat kecuaian dan kegagalan Najib semasa menjadi Perdana Menteri. Mujurlah, aset yang dikenakan tindakan sita itu telah pun dijual oleh Petronas terlebih dahulu dan semua hasil urus niaga telah dipulangkan. Kita bernasib baik kerana pimpinan Petronas lebih bijak merancang dan menangani isu risiko berbanding Najib dan menteri-menterinya dahulu. Ketika notis bertarikh 2 November 2017 itu diserahkan, Najib sedang terperangkap dengan skandal 1MDB dan sebahagian besar tumpuan pentadbirannya dalam setahun terakhir sebelum kalah PRU 14 adalah untuk menutup skandal tersebut. Perangai tidak malunya yang meneruskan pembohongan dengan cuba mengalihkan pandangan kepada orang lain tidak boleh diambil mudah. Oleh itu, saya akan menyusun mulai minggu depan supaya satu laporan polis dibuat di seluruh negara terhadap Najib Razak atas kegagalan dan kecuaiannya yang menyebabkan harta-harta negara milik Petronas dan badan-badan lain terdedah kepada tindakan sita di seluruh negara, seluruh dunia. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan,
Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Profesor Abdul Halim Ali dan Syed Hamid Ali lebih lantang. Perjuangan politik dan ekonomi mereka untuk membawa perubahan di Malaysia lebih tegas. Masa itu pada tahun 70-an, istilah reformasi belum lagi jadi istilah bagi perubahan. Tetapi maksudnya sama dengan tujuan reformasi yang Anwar perjuangkan. Tetapi golongan elit berkuasa tidak bimbang dengan tokoh-tokoh politik yang disebut tadi, yang kebanyakannya datang dari Parti Malaya dan Parti Buruh Malaya yang membentuk Front Sosialis Malaya. Bagi kerajaan berkuasa pada waktu itu dan golongan elit di belakang, mereka melemahkan pemimpin-pemimpin kiri tersebut dengan mengatakan agenda kiri dan sosialis yang mereka tidak sesuai bagi Malaya. Tidak cukup dengan propaganda itu, kebanyakan nama di atas berakhir dalam penjara bawah ISA sama ada di kem Batu Gajah dan Kamunting, kedua-duanya di Perak. Bukan kiri, bukan sosialis. Tetapi Anwar tidak radikal, tidak berideologi kiri, bukan seorang sosialis. Anwar bekas timbalan Presiden UMNO, sebuah parti Melayu yang eksklusif sifatnya. Anwar bekas timbalan Perdana Menteri dan pada satu ketika pernah menjadi pemangku Perdana Menteri yang biasa menghadiri jamuan Perdana Menteri, Presiden dan Raja-Raja dari banyak negara sahabat di seluruh dunia. Imej Anwar ini yang senang dan dekat di hati rakyat biasa, tetapi amat membimbangkan golongan elit berkuasa, yang antara mereka ini ialah mahajutawan bilioner, bekas Menteri Keuangan, ketua-ketua korporat gergasi, dan bekas ketua-ketua GLC dan GLIC. Dari mulut mereka inilah, secara langsung atau melalui agen-agen mereka yang sedar atau tidak sedar, pada akhir-akhir ini, apabila pilihan raya umum semakin dekat, dihamburkan perkataan-perkataan propaganda seperti Anwar perlu berundur, Anwar tidak relevan lagi, Anwar adalah liability kepada partinya sendiri. Justru itu, kepada anggota PKR yang sedang berkongres, janganlah terpedaya dengan propaganda dan kempen jahat golongan elit berkuasa yang cuba melemahkan Anwar. 3 kali Anwar telah disumbat ke penjara, tahun 1974, 1998, dan 2015. Berjumlah 11 tahun kesemuanya. Golongan elit berkuasa telah gagal mematikan iltizam Anwar untuk melakukan reformasi di negara kita ini. Pada tahun ini, atau pada tahun hadapan 2023, pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Anwar sebagai Presiden PKR, pengurusi PH, dan Ketua Pembangkang akan mengetuai usaha untuk mendapatkan semula mandat rakyat melalui peti undi bagi membentuk pemerintahan baru yang memberikan harapan kepada rakyat dan Malaysia. Selamat berkongres dan selamat perjuangan. Ulasan ini diubah suai daripada ulasan asal Hasan Abdul Karim, anggota Parlimen Pasir Gudang. Dipetik dari Malaysia Kini, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe, dan share video ini untuk semua. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.